Ini bab apabila seseorang itu syak tentang 2 dan 3, yakni rakaat. Man qala, orang yang berpendapat, yulqi asyak, yakni bagi orang yang berpendapat dia membuangkan syak. Dia membuangkan syaknya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila syak seseorang daripada kamu dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia membuangkan syak itu dan bina ataupun letakkan sembahyangnya itu atas keyakinannya. Kalau dia yakin sempurna, dia sujud dua kali. Jika sembahyangnya itu memang sempurna, maka rakaat yang ditambahnya itu menjadi sunat, dan 2 sujudnya juga adalah sunat. Dan jika sembahyangnya memang kurang, rakaat yang ditambahnya itu menyempurnakan sembahyangnya, dan 2 sujud sahwi yang dilakukannya itu murghimatai asyaitan, menghinakan syaitan. Menghinakan syaitan. Murghimah tu makna menghinakan ataupun menyakitkan hati. 2 sujud itu menyakitkan hati syaitan ataupun menghinakannya. Abu Dawud berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Hisham bin Sa'ad, Muhammad bin Mutarrif, daripada Zaid, daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun hadis Abi Khalid lebih sempurna. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan 2 sujud sahwi itu dengan al-murghimatain, yakni 2 sujud yang menghinakan syaitan, yang menyakitkan hati syaitan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang daripada kamu syak dalam sembahyangnya, dia tidak tahu adakah dia telah mengerjakan sembahyangnya 3 rakaat ataupun 4, maka hendaklah dia menambahkan ataupun mengerjakan 1 lagi rakaat, dan hendaklah dia sujud 2 kali ketika duduk, dalam keadaan duduk sebelum memberi salam. Jika rakaat yang dikerjakannya itu adalah yang kelima, syafa'aha bihatain, dia menggenapkan sembahyang itu dengan 2 kali sujud ini, 2 sujud ini. Tetapi kalau sembahyang dengan menambahkan itu, berarti dia tambah 4, jadi 4, mana rakaat yang ditambahnya itu menjadikan 4, maka 2 sujud itu adalah untuk targhim lisyaitan, yakni untuk menghina syaitan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam juga dengan isnad Malik, yakni atas tu, qala, katanya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila syak seseorang daripada kamu dalam sembahyangnya, jika dia yakin bahawa dia, lepas pada tu dia yakin bahawa dia telah bersembahyang 3 rakaat, yakni untuk sembahyang 4 rakaat,
falyaqum, hendaklah dia berdiri dan menyempurnakan satu rakaat dengan sujudnya sekali lah, dan satu rakaat yang lengkap. Kemudian dia duduk lalu bertasyahud. Apabila dia telah selesai, sehingga tidak tinggal lagi kecuali salam sahaja, pada ketika itu hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk, kemudian memberi salam. Kemudian perawi menyebutkan makna hadis Malik. Perawi menyebutkan hadis yang sama maknanya dengan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Malik sebelum itu. Abu Daud berkata, demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab daripada Malik, Hafs bin Maisarah, Daud bin Qais, Hisham bin Sa'ad dan Hisham bin Sa'ad. Cuma Hisham balagha bihi Aba Sa'id Al-Khudri, yakni menyampaikan sanad hadis ini kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yang tidak berhenti kepada perawi sebelumnya. Tidak berhenti kepada perawi sebelumnya, iaitu Atha, iaitu Atha, tidak berhenti setakat itu, tetapi sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tengok semula. Kalau satu seorang tu yang semaya tu dia syak, 2 ke 3, man qala yulqi syak, man di situ maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, berdasarkan hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia kena buang hak syak. Jadi dia kena ambil hak yakin. Dia kena buang hak syak tu, dia kena ambil hak yakin. 3 ke 2, 3 ke 2, maknanya dia syak tu. Jadi hak dia yakinnya pasti 2. Jadi kira 2, buang hak syak. Hak 3 tu tak kira, kira 2. Jadi kalau semaya tu semaya 4 rakaat, tambah 2 lagi lah. Tambah 2 lagi. Ataupun kalau semaya tu 3 rakaat, semaya maghrib, 3 ke 2, 3 ke 2, buang hak syak itu, iaitu 3 tu. Hak yakin sudah pasti 2. 2 tu mestilah. Jadi makna tambah solat kalau semaya maghrib, gitulah seterusnya. Kita tengok di sini perbezaan di antara ulama-ulama mazhab ni dalam memahami hadis ini. Kalau dalam kitab kita ni, buka surah mula-mula tu lah kita baca saja. Idza syakka ahadukum, kata Syekh Khalil Ahmad, hamalahu ulama'una ala ma idza lam yaghlib dhannuhu ala syai' wa illa fa 'inda ghalabati dhann lam yabqa syakkun. Itu kata dia. Jadi ulama-ulama kita, maksud dia ulama kita ni ulama Hanafi, mengikut mazhab Hanafi ni. Nak ayat ni mazhab Hanafi, iaitu bila syak ni maksudnya tidak zan lah, tidak berat balik mana-mana, tidak berat balik mana-mana, mana sama kuat. Itu makna syak. 3 dengan 2 tu sama kuat, tidak berat balik 3 ataupun tidak berat balik 2, sama kuat. Hak tu dalam keadaan lagu tu. Kalau keadaan zan dia kuat, zan lah, zan ni maknanya kuat balik mana-mana, kuat balik 3, maka pada ketika itu tidak ada syak lagi. Kuat tapi 2 ke 3, 2 ke 3, tapi berat balik 3, tak ada syak dah tu, kira 3. Gitu, mengikut dia. Tidak kata kalau syak ni makna dengan makna taraduk saja, tak kira kuat balik mana dah. Maka ambil balik yakin sebab tadi kan. Ni dia kata kalau dalam keadaan lagu saat ni berat sikit, tidak yakin juga, cuma berat sikit, balik 3 katakanlah, maka kira 3. Tidak ada lagi syak dalam keadaan tu, sebab syak ni kalau sama berat. Itu kata dia. Fa makna idza syakka ahadukum, jadi makna idza syakka ahadukum tu idza baqiya syakkan wa lam yatarajjah lahu ahadut tarafain bit tahri.
Gitu. Yakni apabila seseorang daripada kamu terus syak dan tidak kuat mana-mana pihak kepadanya, walaupun dengan dia tahari dicuba-cuba ingat, cuba ingat hak mana ni, 2 ke 3, walaupun telah cuba begitu, tidak kuat mana-mana juga, itu syaknya. Tapi setelah dia cuba ingat, dia pun mari berat balik 3 misalnya, maka kira 3 tak ada dah syak. Kalau berat balik 2, kira 2, ni berat saja, bukan yakin. Gitu. Wa ghairuhum hamalu syakka ala mutlaqi taraddud fi an-nafs wa 'adam al-yaqin. Qalahu as-Sindi ala Ibn Majah. Orang lain kata dia, hak bukan ulama kita, dia pakai syak di sini dengan makna mutlak taraddud, semata-mata taraddud, selagi tidak yakin, tak kira lah berat balik mana, selagi lagu tu. Selagi lagu tu, maknanya kalau dalam jiwa kita tu masih teragak-agak, tak pasti hak mana-mana. Kalau berat sebelah pun, berat balik 3 pun, kita kena pakai hak tentunya 2. Jadi maknanya kena tambah lagi lah kalau kurang. Begitu. Kena pakai balik hak pasti. Hak pastinya 2 lah dalam keadaan itu, tak 2. 3 tu hak tidak pasti walaupun berat. Dia kira tara syak di sini bukan dengan makna istilahi, dengan makna ragu saja, tidak pasti saja, tidak yakin. Gitu dia. Itulah yang disebutkan oleh Sindi ketika dia membuat hasyiah Ibnu Majah. Sindi ni mana seorang ulama besarlah, dia banyak buat hasyiah kitab-kitab hadis ni. Sindi ni kalullah ni Pakistan, dalam Pakistan. Pada masa itunya India berlaku sekali, di bawah jajahan orang putih. Jadi Sindi ni kalullah ni dalam Pakistan, Sind, negeri Sind, seperti kita lah Kelantan. Jadi Sindi tu orang negeri itulah. Jadi beberapa orang hak kata Sindi ni ramai alim disebut dengan Sindi. Salah seorangnya ni iaitu Abdul Hadi As-Sindi. Kalau syak dalam semaya dia, jadi seperti inilah, kalau mengikut ulama mazhab, apa makna syak tu? Maka dia kena campur hak syak itu, buang hak syak tu. Iaitu hak lebih banyak hak syak tu. Mana kalau 2, 3 tu lah hak syak tu, buang hak tu. Jadi kita letakkan atas hak yakin. Hak yakinnya 2. Gitu. Jadi untuk nak sambung lagi tu jangan kira hak tu, hak syak tu. Untuk bina ni maksudnya sambung lagi semaya. Jangan kira atas hak tu, atas hak syak, tapi kira atas hak pasti. Jadi kalau antara 2 dengan 3 saat ni, hak pastinya 2. 3 tu tidak pasti. 2 tu pasti dah. Sebab syak saat ni bukan antara 2 dengan 1, tapi antara 3 dengan 2. Jadi untuk kita nak sambung, kita kena kira atas hak yakin, iaitu 2, bukan 3. Bukan atas 3. Jadi kalau semaya 4 rakaat lah, jadi kita kena kira atas hak 2. Maknanya kena tambah 2 lagi. Bukan kira atas 3. Sebab 3 tu masih lagi diragui. Wal yabni 'ala al-yaqin. Hendaklah dia bina, yakni sambung atas hak dia yakin, atas keyakinannya. Keyakinannya iaitu hak kurang itulah. Kalau 2 dengan 3, 2 dengan 3, 2 itulah. Dia bina sambung situ. Sambung atas 2. Yang ni kalau sembahyang tu 4 rakaat kena tambah 2 lagi. Fa idza istayqana tamam, jika dia yakin sempurna di akhir sembahyangnya, maksudnya ala binaihi ala al-yaqin. Jadi bila dia akhir sembahyang tu dia mari yakin, memang betul lah hak dia buat ni betul, baru 2 bukan 3. Dia ingat tu di hujung sembahyang.
Memang hak tadi, hak dia sambung tadi kena dah lah, tambah 2 lagi tu. Dia ingat. Memang dia antara 2 dengan 3 tu mula-mulanya tak pasti. Lepas tu bila dia bina sambung atas hak yakin 2 tu, apa dia tu semaya 2 rakaat, di hujung tu dia pun ingat. Betul hak dia buat ni. Memang baru 2 rakaat, bukan 3 dah dia buat. Kalau lagu tu. Kalau dia walaupun teringat di akhir tu dan walaupun betul, maknanya walaupun dia telah betul buat tu, sajdatain, sujud sawi juga. Kena sujud sawi juga. Fa in kanat salatuhu tammatan. Ini berkait dengan dalam keadaan tidak pasti. Katakanlah dia terus tak yakin, tak ingat, sudah tak ingat. Maka sekiranya sembahyang dia tu sudah sempurna, jadi rakaat dia tu sempurna, jadi dia sembahyang tu, dia tambah tadi tu, memang cukup sungguhlah. Hak sebenarnya dia tak ingat pakai su. Allah tahulah, di sisi Allahnya betul dah dia buat tu. Jadi memang 4 rakaat. Misalnya kita kata kanatir rak'ah nafilah. Maknanya kalau sembahyang dia tu sudah sempurna dah lah, sempurna dah. Ini kalau sembahyang tu 3 rakaat lah kita kata. Sembahyang tu 3 rakaat. Misalnya dia syak tentang 2 dan 3. Hak sebenarnya dia sudah sembahyang 3 dah. Sembahyang maghrib lah kita kata. Dengan adanya timbulnya syak tu, dia menganggapnya 2 baru. 2 baru. Jadi dia pun tambahlah sah. Bila tambah sah betul lah. Gitu, betul. Itu tak apalah kalau tu. Kalau sah lagi, iaitu dia 2 ke 3, 2 ke 3, dia letak atas hak yakin iaitu 2. 2. Padahalnya dia sudah semaya dah 3. Misalnya kita kata kanatir raka'atu nafilatan, maka rakaat hak dia tambah tu jadi sunat. Jadi sunat. Itu dia. Hak dia tambah tu jadi sunat lah. Gitu. Hak dia tambah, kalau 3 dah, mana lagi hak dia tambah, jadi hak tu jadi sunat. Kalau 2 lagi tambah, 2 tu pun jadi sunat juga. Begitu. 2 tu pun jadi sunat juga. Tetapi kalau sembahyang 4 rakaat tambah 2 lagi, maknanya sah jugalah. Maknanya hak tambahnya sah tu jadi sunat. Itu sebab dia kata kanatir raka'atu, 1 rakaat tu hak dia tambah jadi sunat. Dan sujud, hak 2 sujud tu pun jadi sunat juga. Jadi kedua-duanya dia jadi sunat. Kedua-duanya jadi sunat. Dikira sunat. Tapi kalau sembahyang dia tu kurang, sembahyang dia tu kurang, maka dia pun tambah 2 rakaat. Tambah 2 rakaat. Jadi hak dia tambah tu memang sempurna lah untuk sembahyang dia, menyempurnakan sembahyang dia. Sujud tu saja hak jadi. Sujud tu tidak dikira sebagai nafilah, tetapi sebagai dua perkara yang menghina ataupun menyakitkan hati syaitan. Gitulah jadi. Tapi kalau betul dah, mana sujud itu sujud itu kalau sudah betul dah, semaya itu tepat dah, maka sujud itu jadi murghimah lisyaitan. Tapi kalau tak betul, mana Allah kelebih semaya tu, jadi 5 kau misalnya kita kata, jadi 5 kau dengan sebab tambah saat ni. Gitu. Ataupun kalau sembahyang 2 rakaat tambah solat lagi jadi 3 kau misalnya, alah kelebih. Jadi hak yang ketiga tu jadi sunat. Gitu. Dan sujud sahwi itu pun jadi sunat juga. Begitulah. Maknanya kalau 2 tambah 3 jadi 3. Mana hak tu lebih lah tu. Jadi hak lebih ni jadi sunat. Lepas tu sekali dengan sujud sahwi tu pun sunat. Kalau sembahyang tu 3 je tambah sesuatu jadi 4, maknanya lebih lah 4 tu. Jadi hak yang ke-4 tu jadi sunat. Dan sujud sahwi tu pun sunat. Kalau sembahyang tu 4, dia tambah solat lagi tu sehingga jadi 5. Hak yang ke-5 tu maksudnya 1 rakaat tu. Hak yang ke-5 tu maknanya jadi sunat. Dan 2 sujud itu pun
dikira sebagai sunat juga. Apa dikira sebagai sunat dua sujud itu? Sebab hak sunat tu dia tak ada so. Nabi SAW melarang daripada butaira, semaya sor rakaat. Semaya sor rakaat. Dia larang. Jadi hak sunat ni tak ada sor rakaat pun. Adapun witir itu dia sor rakaat, dua salat tu, tiga tu pada hakikatnya. Bukan sor gitu. Walaupun masih ada khilaf lagi lah tu. Tapi bagi orang yang mengatakan bagi orang yang mengatakan tak boleh semaya sunat ni sor rakaat, maka salah satu dalil dia kata tengok dalam hadis ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tambah hak lebih sor tu sebagai sunat, dah sujud tu pun dikira sebagai sunat juga. Dia jadi dua lah, mana dua macam dua rakaat. Dia tak jadi tambah gitu saja sehingga tak ada sah lagi sunat. Hak kapit dia tak gitu. Sebab sunat dia sekurang-kurangnya dua. Itulah pendapat mereka nya. Kalau dia kata tengok sini pun lagu tu juga. Rakaat sor rakaat hak dia tambah tu dengan dua sujud itu jadi sunat kedua-duanya. Gitu. Tapi kalau sudah cukup dah, memang tepat dah. Maknanya misalnya kita kata semaya 4 rakaat, 4 ke 3. Dia pun letak atas hak 3. Lepas tu tambah 4. Yang ke-4 tu memang betul dalam muka semaya 4 rakaat. Jadi sujud tu sebagai apa? Sebagai murghimah lisyaitan. Sebagai menyakit hati syaitan. Jadi sebab apa? Jadi hak ni sujud ini menimbulkan kemarahan. Jadi sakit hati kita kata. Murghimah. Sebab apa? Sebab syaitan cuba sedaya upaya untuk dia ni terlupa. Itu maknanya hasil ataupun usaha syaitan lah, jadi dia terlupa tu. Allah SWT bagi jalan kepada kita untuk tampung kekurangan kita. Yang disebabkan oleh syaitan tu jadi kurang lah kira semaya kita, dia bagi sujud sawi ni untuk tampung tu. Jadi dengan kita sujud sawi tu jadi sia-sialah juga usaha dia tu. Dia nak suruh kita semaya kita ni kurang, kita tambah sujud pula. Yang mana sujud tu dengan sebab dia tidak sujud dululah, dia ni dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak berjaya jugalah dia. Jadi kau sakit hati dia. Jadi kita tu sujud, bila terlupa tu sujud, kita buat hak Tuhan suruh. Tuhan suruh melalui nabi dia royak ni. Itulah cara. Ya dia tu tak sebui, kita ingat molek tu nak suruh kurang lah. Jadi tidak kurang. Sebab sujud itu jadi menampung mana kekurangan yang telah berlaku dalam sembahyang kita. Lepas pada tu masalah orang yang syak dalam sembahyang ni, dia ada beberapa pendapat ulama berhubung dengan orang yang syak ni dalam sembahyang. Lagu mana? Seperti kita kata tadi, hadis ni menunjukkan kepada kita kalau syak, mana kita ambil hak yakin. Maknanya dia memberi jalan bina di sini. Itu orang panggil jalan bina, iaitu sambung. Sambung tu nak sambung atas hak mana? Atas hak yakin. Atas hak yakin. Itu hadis hak kita baca. Walau bagaimanapun dalam masalah ni, kena sujud sawi ni, ulama sujud sawi kerana syak ni, ulama berbeza pendapat tu. Salah satunya dia sebut di sini, orang yang berlaku syak dalam sembahyang dia sehingga dia tidak sedar, dia tidak tahu dia alah kelebih ke alah kurang. Tak kira lah alah kelebih ke alah kurang. Dia sujud sawi dalam keadaan duduk, lepas pada tu bui salat, dia tidak buat hak lain selain daripada tu. Dia tak perlu buat hak lain selain daripada tu. Gitu je lah. Ini hak Tahawi sebutkan. Imam Nawawi juga sebut hak ni, pendapat lagu ni Hasan Basri dan sekumpulan ulama salaf. Gitu saja. Maknanya secara umum, secara mutlak mereka pegang dengan hadis Abu Hurairah, hadis marfu', bila seseorang daripada kamu bersembahyang dan dia tidak sedar, dia tidak tahu 3 rakaat kalau dia sudah sembahyang tu ataupun 4 rakaat,
maka hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Mereka pegang dengan hadis ni, dan mereka tak pakai dah hadis-hadis yang lain yang menyebutkan istinaf dan tahri dan bina alal aqal. Dia ada 4 perkara. 4 perkara. Satunya, bila saja syak tersedut cara, tersedut, cuba ingat. Ingat 3, cuba ingat. Tak sah. Gitu. Lepas tu bila ingat saat ni, katakanlah berat balik 3. Berat balik 3 ke berat balik 2, tak cara tu, tak kira. Lepas pada tu kita nak sambung atas yang ketiga ke atas yang kedua, tak usah cara. Ni pendapat yang pertama. Asal syak saja, tak usah fikir berlaku. Yang penting hak kena buat sujud sahwi. Tu. Itu pendapat yang pertama. Mana bagi mereka tak ada istinaf. Ini istilah dia. Istinaf ni maknanya kalau seseorang tu syak dalam semaya dia kena berhenti semaya mula. Itu sah. Kenapa? Yang kedua, tahri. Tahri ni cuba ingat berapa? Cuba ingat berapa? Kalau ingat mana ingat berat balik 3, pakai 3 lah kalau Hanafi kata. Tapi kalau hak lain-lain, dia kata lagu mana? Kalau kita syak ni tak, walaupun berat balik 3, kena pakai alik hak kurang, hak tu, sebab hak tu hak pasti. Itu orang panggil bina alal aqal. Tapi dia kena tahri. Kena tahri itu maknanya kena cuba ingat. Itu makna cuba ingat. Cuba cari hak mana hak lebih kuat. Adakah timbul dia yakin mari atau tidak? Kalau Syafi'i dia kata kalau yakin mari, kena pakai hak tu. Setelah tahri itu maknanya kita carilah. Kita cuba ingat, kita yakin 3. Pakai hak 3. Tapi kalau selagi tidak yakin, tak, kena pakai hak apa ni? Hak pasti. Hak pastinya kalau 3 dengan 2 tadi, 2 lah. Mana begitu. Jadi golongan yang pertama kata asal syak saja, dia tidak kena buat apa-apa, tak usah duk cari, tak usah duduk fikir, tak usah sujud sahwi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yabni alal yaqin wa huwal aqal. Dia kena sambung atas hak dia yakin. Hak dia yakin tentunya hak lebih, hak kurang. Mana kalau 2 dengan 3 saat ni, tentu dah hak yakin 2. Sebab tu antara 2 dengan 3, tentu dah hak yakin tu hak alah kurang. Jadi dia kena sambung atas hak kurang. Imam Nawawi berkata, inilah mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Mereka berpegang dengan hadis Abu Sa'id ini. Abu Sa'id, kita baca ni lah. Kita baca. Ni. Mana mereka pegang dengan bina, dengan cara bina. Bina alal yaqin. Mereka pegang dengan hadis Abu Sa'id ini, dan mereka tinggalkan hadis istinaf. Istinaf itu mana start semula semaya. Berarti takbiratul ihram semula. Mereka tak pakai hadis istinaf itu, dan mereka mempertikaikannya hadis itu. Mereka kata hadis itu dhaif. Dan hadis tahri pula mereka tak pakai juga. Hadis tahri juga mereka tak pakai. Mereka kata maksud tahri ini iaitu yakin. Kalau yakin bolehlah, kalau tidak tak ada. Kalau selagi tidak yakin, kena pakai atas hak kita yakin, iaitu hak kurang lah. Kalau 3 dengan 2 saat ni, 2. Jadi sambung situ. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, orang yang syak tentu ada pada satu rakaat yang pertama, rakaat yang pertama, fi rakaatin, ataupun pada mana-mana rakaat lah. Kalau dia mari syak, ini di sini kitab kita ni pada muka surat 397. Wa qala ba'dhum man syakka fi rakaatin. Orang yang syak pada satu rakaat, rakaat yang mula-mula ke, rakaat yang kedua ke, rakaat yang ketiga ke, atau keempat, ikutlah. Kalau 4 rakaat tu 4 lah boleh. Kalau dia syak pada mana-mana, wa huwa mubtadi'un bisyak la mubtalan bihi. Orang ni orang yang bukan nyayuk lah. Mubtalan bihi ni makna nyayuk. Mana dia baru
baru timbul ni syok lagu ni, tak rajin lagu tu, ataupun maksudnya bukan tak rajin, ada juga tapi tidaklah menjadi suatu suatu tabiat dia, suatu tabiat dia. Jadi kalau jadi sebab tabiat dia lagu mana orang nyanyi? Alah gitulah, alah gitu. Dia kata dia kena istinaf semaya, kena mula semula. Kalau pada rakaat yang keempat tu dia syok, syok. 4 kau ni kau 5 kau, atau 4 kau 3. Kalau bagi lagu kena berhenti. Semaya mula. Ini pendapat yang ketiga. Syaratnya iaitu mereka adalah mubtadi, bukan mubtalan bihi. Bukan orang nyanyi ada masalah lah. Kalau acak kali alah ke ujung-ujung ni acak kali dia lagu, tidak sampai peringkat nyanyi, tapi acak kali lagu, itu tak apa juga. Tidak kena berhenti, start semula semua ada tu lagu tu. Ni kira-kiranya dia jarang benar terlupa ni. Tiba-tiba kalau terlupa lagu tu, syok lagu tu, hak lagu tu kena berhenti, start semula semaya. Dia kata makna mubtadi bisyak itu, makna terlupa tu bukan menjadi adatnya, bukan bermakna dia tak aja terlupa sepanjang hayat dia. Tak, adanya ada terlupa tu. Itu kata dia. Mereka pegang mana dalil dia? Dalilnya hak bagi mereka ada hadis yang sabit di sisi mereka, iaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni pegangan dia, idza syakka ahadukum fi salatihi annahu kam shalla falyastaqbil as-salah. Jadi dia pegang. Sesiapa yang syak dalam semaya dia, berapa dia telah semaya, dia kena start semula semaya. Start semula tu bukan takbir tu juga, start semula jadi kira satu semula. Dah, berhentilah maksudnya. Takbiratul ihram semula. Semaya suku, semaya lain lah. Sebab kita semaya tak ada air semaya, berhenti gitu, tengah-tengah gitu. Tak boleh nak terus, sudah apa ni? Berhenti, start semula ambil air semaya. Begitu. Demikian juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Bukan seorang, ramai juga. Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, mereka berpendapat beginilah. Mereka berpendapat beginilah. Kadza fil Bada'i'. Demikian tersebut di dalam kitab Bada'i'. Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Dirayah. Dirayah ni kitab dia takhrij hadis Hidayah. Dia kata, dia marilah hadis. Apabila seseorang daripada kamu syok dalam semaya dia, berapa dia telah semaya, maka dia kena mulakan semula semaya dia. Lam ajidhu marfu'an. Saya tak jumpa hadis ini hak marfu'. Marfu' ni hak sampai ke Nabi lah. Hak kata Nabi SAW kata lagu tu, saya tak jumpa kata dia. Tetapi hak mauquf pada sahabat, mauquf ala sahabah, itu dia jumpa, memang ada hak sahih. Hak marfu' dia tak jumpa kata dia. Tetapi itu kata dia. Kalau kita tengok bawah di dalam Manhal, dia ambil daripada Syaukani, daripada Tabarani, an Ubadah wa Maimunah binti Sa'ad marfu'an. Ada pun hak marfu'. Satunya riwayat Ubadah, yang kedua riwayat Maimunah binti Sa'ad. Ni hadis mereka ini marfu'. Marfu' ada. Cuma Hafiz Ibn Hajar kata dia tak jumpa, dia tak tahu. Hak adanya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Sekat itulah berhenti sekat Ibnu Umar. Walau bagaimanapun sahabat ni, dia tak akan buat main-main tentang semaya. Mesti dia tahulah tu. Sekurang-kurangnya, paling tidaklah kalau mauquf pada sahabat ni, ijtihad dia. Mana sahabat buat gitu. Jadi dia kata tentang orang yang semaya dia tidak tahu 3 ke 4. Qala yu'idu hatta yahfaz. Dia kena ulang semula semaya sampai dia ingat molek sepanjang semaya dia, sepenuh semaya dia. Itu pendapat Ibnu Umar. Supaya tu juga riwayat daripada Sa'id bin Jubair, Syuraih Ibnu Al-Hanafiyah. Gitulah. Tapi kalau
Kemudian mereka kata, idza kana sahwu 'adatan lahu. Kalau lupa tu jadi kebiasaan dia, musalli tu kena fikir tengok, kena ingat tengok. Alik mana? Hak berat ni. Berat balik mana? Mana ada khilaf jugalah di antara hak kata gini ni. Ada yang kata kena start semula. Start semula tadi iaitu berkenaan dengan orang mubtadi dia panggil. Tapi kalau orang sudah lupa tu jadi kebiasaan dia, maka dia kena cuba ingat berat balik mana. 3 ke 2 misalnya tadi, dia berat balik 3, pakai 3. Kalau dia berat balik 2, pakai 2, gitu. Lepas pada tu sujud sahwi selepas salam, kata dia. Mengikut mereka inilah. Tetapi kalau dia tak boleh nak pastikan, tak tahu berat balik mana, sama kuat je, dia kena letak atas hak kurang. Mana 2 ke 3, 2 ke 3, 2 tu hak pasti, kira gitu. Ni kepada hak tidak nyayuk lah, dekat-dekat dengan nyayuk lah. Dekat-dekat dengan nyayuk, sebelum nyayuk, gitu. Lepas pada tu, hak ni, pendapat hak lagu ni siapa pegang? Abu Hanifah. Dan ada disebutkan juga daripada Ibnu Umar, Abi Hurairah, Jabir bin Yazid, Nakhai. Hak lagu ni mana kepada orang hak lupa ni jadi kebiasaan dia kena buat gini ni. Syaukani sebut mereka pegang dengan hadis taharri dan hadis bina alal aqal, pegang dua ni. Gitulah. Jadi ada beberapa pendapat itu. Orang-orang yang berpendapat kena taharri, kena cuba fikir, kena cuba ingat, dia khilaf pula. Abu Hanifah dan Malik dalam satu kumpulan. Dia kata kepada orang yang dalam satu kumpulan yang lain lah, kepada orang yang berlaku syak sekali, lepas sekali, mana beberapa kali lah, banyak kali, sehingga dia ni jadi mubtalan bihi, jadi macam penyakit lah, kita kata, jadi gitu. Maka dia kena pakai hak taharri tadi. Hak taharri tu mana? Hak mana? 3 ke 2, 3 ke 2 misalnya begitu. Sebab tadilah. Adapun orang lain, dia kena sambung atas hak dia yakin. Mana orang hak tidak jadi macam penyakit lah, lupa tu, dia kena sambung bina semaya dia tu atas hak dia yakin. Begitu. Wa qala akharun huwa ala umumihi. Mana pakai umum. Mana ada ni masalah terjelah, dia pakai hak ni, dia pakai hak ni, hak taharri, hak ni pakai bina alal aqal. Dia pilih sort. Sebahagian mereka mengatakan wajib i'adah beberapa kali pun, kalau selagi dia tidak nyayuk. Sehingga dia yakin. Berapa kali itu maknanya kali yang ketiga sembahyang tu baru yakin, hak ni baru tak ada syak lah, alah lebih kalah kurang tak ada, yakin boleh. Itu ada juga pendapat gitu. Lepas tu macam-macam lagi pendapat ulama di sini. Kena nak sebut dia mari pula Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad pula gini-gini kata. Itu panjanglah pulaknya. Kita tidak nak sebut itulah. Macam lain pula pendapat dia. Mana nak ayat pendapat ulama dalam perkara ni berbeza-beza. Tu ialah kesimpulannya. Kalau kita baca lagi pun gitu jugalah. Bahkan dia mari pula kalau lagu ni pula syok lagu ni kena sujud sebelum salam. Kalau lagu ni pula sujud lepas, banyaklah tu, banyak. Kemudian cerita sujud sahwi ni pula. Sujud sahwi ni, apa yang menyebabkan sujud sahwi ni? Gapo dia? Apa benda? Pelanggaran apa yang menyebabkan kita ni kena sujud sahwi? Ada khilaf juga situ. Benda lagu mana kalau kita tinggal ataupun kalau kita salah kena sujud sahwi? Hak tu pun ada khilaf juga. Banyak juga khilaf tu. Dalam kitab ni
oleh kerana syarih ni dia orang Hanafi, dia sebut Hanafi. Dia kata sebab yang mewajibkan, wajib sujud sahwi. Tapi kalau Syafi'i tidak, sunat sujud sahwi. Sebab yang wajib, sebab bagi wajib sujud sahwi itu, kata dia, meninggalkan wajib asli dalam sembahyang. Pada sesuatu yang wajib asli dalam sembahyang, ataupun mengubahkan sesuatu yang fardu dengan terlupa. Cukup tu, dia mengikut tu. Hak tu dia kena sujud sahwi tu. Dia pun sebut, ni sekadar maklumat kita lah dari segi mazhab ni. Dalam kitab Bada'i' ni, adapun dia kata sebab sujud sahwi ni kena wajib sujud ni, dia kata kerana meninggalkan wajib asli dalam sembahyang, ataupun mengubahnya, hak wajib asli, ataupun mengubah mana-mana fardu sembahyang daripada tempat asalnya dengan terlupa. Kerana semua itu menimbulkan kekurangan dalam sembahyang, menyebabkan kurang dalam sembahyang, maka wajiblah ditampung dengan sujud ini. Lepas tu dia pun sebut hadis ni, kalau kita perhati hadis ni, hak kita jumpa hadis Nabi SAW sujud sahwi ni lagu mana, ada beberapa ya keadaan, 5 ya keadaan. Hadis anata sajdatai sahw, hadis hanya mengaitkan sujud sahwi ni, hak Nabi SAW berlaku kepada dia ataupun hak dia sebut, tak lari daripada 5 perkara. Sama ada dengan salam pada 2 rakaat, hak tu berlaku pada dia sendiri. Semaya 2 rakaat, zuhur ke asar ke, ataupun maghrib ke, ni berlaku kepada dia sendiri, seperti yang kita sudah jumpa dah dulu. Maknanya bila semaya 2 rakaat bui salah, maka kau sudah dah. Gitu. Itu sah. Wa bima idza shalla khamsan. Yang kedua, dengan sebab semaya 5 rakaat. Tak ada semaya 5 rakaat. Paling banyak 4 ya. Hak ni pun berlaku juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak 4 rakaat dia buat 5. Dia sujud sahwi juga. Hak cerita ni sujud sahwi juga. Yang ketiga, apabila dia bangun daripada rakaat yang kedua dengan tidak duduk tasyahud, dengan tidak duduk, tu 2 rakaat sembahyang terus bangun, tidak duduk untuk tasyahud itu, Nabi sujud sahwi juga. Hak tu berlaku kepada dia juga. 3. Yang keempat, bila sembahyang asar 3 rakaat, mana kurang? Hak tu pun berlaku kepada dia juga. 3 rakaat. Wa bima idza syakka fi salatihi. Hak ni hak dia sebut. Apabila syak, seseorang itu syak dalam sembahyang dia, gini-gini, dia kena buang syak dia. Hak ni yang kelima. Syak dalam sembahyang dia. Jadi hak syak dalam sembahyang ni macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Sama ada tinggalkan hak fardu ataupun tinggalkan hak wajib. Itulah mana hak lain-lain. Jadi gitu. Jadi tinggalkan hak fardu tu mana hak 4 rakaat kan? Apa jadi 2, lepas tu tinggal fardu, dia sujud sahwi kerana itu. Dan tinggal hak wajib, duduk tasyahud awal itu. Dan tasyahud itu sendiri pun, tasyahud itu sendiri pun mengikut apa ni orang Hanafi, Malik, apa dia kata sunat. Jadi maknanya sunat bagi mereka orang Hanafi ni wajib tu, bukan fardu, wajib. Jadi tinggal hak tu kena sujud sahwi juga. Adapun kalau syak, itu macam-macam lah. Boleh jadi kerana meninggalkan yang wajib, boleh jadi kerana mengubah yang wajib, boleh jadi kerana mengalihkan hak fardu daripada tempat asal dia, ataupun kurangkannya dengan terlupa, macam-macam boleh berlaku. Jadi itu kalau mazhab Hanafi. Jadi dia kata kalau kita perhati apa yang Nabi SAW sujud sahwi itu, dia tinggal gapo. Kalau kita perhati hak tu, hak dia tinggal tu tak lari sama ada hak fardu ataupun hak wajib.
Ubah hak fardu daripada keadaan asalnya, ataupun dia tinggalkan hak wajib bagi mereka lah. Jadi di tasyahud itu duduk dia tu wajib bagi Hanafi. Adapun bagi Malik dia kata sunat saja. Kalau kita tengok tu gitu, jadi tak termasuklah hak lain-lain. Dia kata ini perhatian dia lah, perhatian dia. Kalau kita perhati, tak lari daripada hak tu. Lepas tu dia mari, dia bahas lah ni, mengikut cara kaedah dia lah. Kalau seseorang tu mikir lama dalam sembahyang dia sehingga melebihi satu rukun, nak tentu ni sembahyang ni 3 rakaat kau 2 kau misalnya, jadi duk mikir, duk tahari tu, orang panggil, dalam istilahnya orang panggil tahari tu lama sehingga lebih daripada satu rukun. Itu dia. Maka kena sujud sahwi lah. Tapi kalau tidak sampai ke peringkat tu, tidak kena sujud sahwi. Tidak kena sujud sahwi. Sebab apa? Sebab ini tidak menggugat mana hak fardu ataupun hak wajib. Dia ikut itulah. Sebab mikir tu sekejap tu sehingga tidak sampai sepanjang satu rukun, itu tidak dapat dielakkan dalam sembahyang, dan itu dimaafkan. Kerana itulah tidak kena sujud sahwi. Walaupun hadis ni umum, dia sebut umum, kalau hak syak kau gapo kau kata dia, tapi kita kena pakai dengan makna hak khusus, hak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tinggal hak wajib dan hak fardu. Sebab kalau semata-mata mikir, telitah fikiran tukuk lain, dia kata ada dalam hadis. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khamisah, selimut yang ada gambar-gambar, ada lukisan lah pada kain dia. Dia pun jadi ralik sembahyang. Ralik, mana terfikir ke situ lah, nampak tu. Dia pun kata, bawa ni kain selimut ni, buat pergi kepada Abu Jaham yang hadiah ke dia ni, buat mari ke aku, hak dia nak wihak lagi tu. Hak tu tak ada lagu ni. Ini telah melekakan aku, melalaikan aku daripada sembahyangku. Dalam setengah riwayat dia sebut syaghalat ni, ini telah mengganggu aku. Jadi gangguan-gangguan yang seperti itu tidak mewajibkan bagi mereka lah, tidak mewajibkan sujud sahwi. Ini telah berlaku kepada Nabi sendiri. Hak berlaku kepada Sayyidina Umar pula dalam riwayat Baihaqi. Dia kata, aku duduk kira ketika aku berdiri sembahyang tu, aku duduk hitung jizyah Bahrain. Ni mari hak tu. Kata Sayyidina Umar, mari hak tu. Inni la ahsibu jizyatal Bahrain wa ana qa'imun fi shalah. Fa waqa'a as-sahwu fi hadhihi as-suwar. Jadi maknanya sekadar mikir gitu tidak kena sujud sahwi lagi. Tidak sabit dalam mana-mana hadis menyebutkan bahawa Sayyidina Umar ke atau Nabi ke kerana tadi dia telah sujud sahwi, tak ada. Jadi semata-mata leka lari fikiran kita daripada sembahyang tu, tidaklah kena kita sujud sahwi, tidak. Begitu juga kalau misalnya terlupa zikir hak sunat lah. Misalnya dia terlupa tasbih rukuk, ataupun tasbih sujud, dia terlupa tu. Ataupun takbir sembahyang, takbir, dia tidak kata Allah Akbar semasa nak rukuk gapo tu. Selain daripada takbir hari raya, sebab bagi dia wajib hak tu. Ni kaedah Hanafi ni, kaedah Hanafi. Jadi kalau terlupa hak tadi, benda-benda tadi, hak tidak wajib, tidak fardu mengikut dia, tidak kena sujud sahwi. Begitu juga kalau tinggal zikir kau gapo kau, itu tidak kena sujud sahwi. Tapi kalau tinggal hak wajib bagi dia lah dalam istilah dia. Wajib bagi dia dalam istilah dia. Misalnya tinggal tasyahud, tinggal qunut, bukan qunut subuh, dia tak ada. Qunut ni lah, qunut witir kau misalnya, tinggal hak tu. Dan takbirat idain,
takbir 2 hari raya tu, takbir dalam sembahyang tu, takbir tu kalau tinggal tu kena sujud sahwi. Bagi dia. Begitu juga kalau baca qahar tepat hak derah tepat hak qahar, kata dia kena sujud juga. Ni kalau mengikut mazhab Hanafi kena sujud juga. Jadi kalau kita perhati hak ni semua ni, kaedah saat ni, nampaklah kerana meninggalkan yang wajib ataupun mengubah hak fardu daripada kedudukan asalnya. Itu kesimpulannya. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, dia kata sujud sahwi ni sunat, bukan wajib. Maknanya kalau Hanafi ni wajib ni mana dosa kalau tak buat. Cuma semaya tu sah. Semaya sah. Gitu. Supaya apa dia tasyahud ke apa, bila dia kata wajib, maka kalau tinggal dosa. Tetapi kalau semaya tu bila tinggal sah ke tidak? Sah. Tapi dia dosa. Gitu istilah dia. Lepas tu hak wajib ni lagu mana, hak fardu lagu mana, itu cerita lain pula. Itu dia. Kalau mengikut Syafi'i sunat. Sujud sahwi ni sunat. Mana kalau tak buat pun sah semaya tu. Walaupun orang tu dia katakan kerana dia tinggal dia kena sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi. Sah ke tidak? Sah. Sebab sunat. Bukan wajib sujud sahwi tu. Sunat sujud sahwi. Dia bagi betul pula. Dia kalau mengikut kaedah Syafi'i kerana 4 perkara sunat sujud sahwi. Yang pertama, kerana meninggalkan mana-mana sunat ab'ad. Sunat ab'ad tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau dengan terlupa tak batal, dia jadi terbuat benda lagu tu. Jadi terbuat benda lagu tu. Misalnya jadi kecek sikit, terlupa. Kalau dengan sengaja batal sembahyang, tapi dengan terlupa. Dengan sengaja batal sembahyang, tetapi dia telah melakukannya dengan terlupa. Hak lagu tu kena sujud sahwi. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Misalnya Fatihah dalam qiyam, yang baca dalam rukuk misalnya. Dalam tahiyat tu baca dalam qiyam misalnya. Pindah lagi. Di tempatnya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, meletakkan rukun fi'li. Meletakkan rukun fi'li, mengerjakan rukun fi'li dalam keadaan ada kemungkinan lebih. Begitu. Ma'ihtimali ziyadah. Itulah 4 perkara secara ringkas lah. Secara ringkas. Kalau buat salah satu daripada hak tu, kena sujud sahwi lah. Termasuklah kalau kita kata kunut. Tidak kunut subuh tu. Itu termasuk dalam sunat ab'ad ataupun sunat muakkad. Kalau mazhab Malik sunat muakkad, tinggal hal tu. Maka kena sujud sahwi. Orang lain kata tak ada. Tak kena sujud sahwi hak lagu tu. Sebab apa? Kalau kita tengok Nabi kan berlaku kepada dia, tak ada tu. Hak berlaku kepada dia kan, dia sujud sahwi tu. Adakah berlaku hak tu kerana dia terlupa misalnya kunut ke misalnya, dia sujud sahwi? Tak ada. Bahkan hak tu kunut tu sendiri pun masih khilaf lagi. Begitulah. Tak apalah, habis itu. Lepas tu Abu Daud kata, Hisham bin Sa'ad dan Muhammad bin Mutarrif meriwayatkan hadis ini daripada Zaid, daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW. Yang ini serupa dengan Muhammad bin Ajlan. Ibnu Ajlan ni juga meriwayatkan hadis ini daripada Zaid. Tapi hadis Abi Khalid Ashba', kata Imam Abu Daud. Hak ni Abu Khalid ambil daripada Ibnu Ajlan. Hak kita duduk baca ni lah. Hak ni lebih sempurna, kata Abu Daud. Maknanya riwayat Hisham bin Sa'ad, Muhammad bin Mutarrif daripada Zaid itu tidak lebih lengkap daripada riwayat Ibnu Ajlan ini. Bagi Abu Daud. Bagi dia lah, setakat dia tahu. Tetapi mana ulama-ulama hadis kaji lagi.
Dia kata tidak. Bahkan riwayat Hisham bin Sa'ad, Abu Daud kata riwayat Abu Khalid lebih sempurna daripada riwayat dia ni. Bagi orang lain, bagi Tahawi, hadis Hisham bin Sa'ad ni lebih sempurna lagi daripada hadis Abi Khalid ataupun hadis Muhammad bin Ajlan. Abu Khalid ni dia ambil perawi bawah lagi. Abu Khalid ambil daripada Ibnu Ajlan, Ibnu Ajlan ambil daripada Zaid bin Aslam. Itu dia. Jadi sebab kita tengok sini dalam kitab kita ni 401, Imam Tahawi mengemukakan hadis Hisham bin Sa'ad. Imam Abu Daud tak kemukakan. Dia hanya mari sini qala Abu Daud, di bawah qala Abu Daud dia sebut gitu. Dan dia menggambarkan riwayat Hisham bin Sa'ad itu kurang lagi daripada riwayat Abu Khalid. Padahal Tahawi meriwayatkan hadis Hisham bin Sa'ad dalam Syarah Ma'anil Atharnya selepas mengemukakan hadis Ibnu Ajlan. Inilah hadis kita, kalau kita duk baca daripada Zaid, dia kata begini, Tahawi kata fa dzakara bi isnadihi mithlahu, dia pun sebutlah yakni Hisham bin Sa'ad ini dengan isnad dia serupa dengan riwayat Ibnu Ajlan itu juga. Cuma dia kata thumma yasjudu sajdatain qabla taslim, yakni dalam riwayat Hisham bin Sa'ad itu ada sebut lepas pada tu dia sujud 2 kali sebelum beri salam. Wa ala takhrijihi hadis Hisham bin Sa'ad asba' min hadis Ibnu Ajlan. Kalau lagu ni bukan kurang riwayat Hisham bin Sa'ad itu sepuh Abu Daud kata, bahkan lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi daripada riwayat siapa? Abu Khalid ataupun Muhammad Ibnu Ajlan itu. Lebih lengkap lagi. Sebab riwayat Ibnu Ajlan saat ni, kalau kita baca saat ni tak ada sebut sujud sahwi tu. Sebelum salam ke apa tak ada. Tak ada sebut. Hak ni ada sebut. Fa idza stayqana at-tamam sajada sajdatain. Gitu. Fa in kanat salatu tammatan, begitu. Ada sebut lagu lain lah. Hak ni dia ada sebut thumma, selepas pada tu semua. Sebab dia kata fadzakara bi isnadihi mithlahu. Mithlahu tu betul-betul serupa lafaz tadi lah. Lepas pada tu semua tu dia sebut thumma yasjudu sajdatain qabla taslim. Lepas pada tu dia sujud 2 kali sebelum beri salam. Bermakna mengikut riwayat Imam Tahawi, riwayat Hisham bin Sa'ad ini lebih sempurna lagi, lebih asba' daripada riwayat Abi Khalid. Gitu. Adapun hadis Muhammad bin Mutarrif, Imam Abu Daud kata Muhammad bin Mutarrif, ada juga riwayat daripada Zaid ni. Tapi dia ayat gitu dia tak mari hadis dia tu. Ni Imam Ahmad bukakannya dalam musnadnya. Ada mari sanad dia tu, adalah tu. Ada atas tu kata Zaid bin Aslam, Atha bin Yasar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sebab tadi lebih kurang tu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW menamakan 2 sujud sahwi itu Al-Murghimatain. Sebab apa kan dinamakan Al-Murghimatain? Sebab 2 sujud ini menghinakan syaitan. Lepas pada tu riwayat daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, bahawa Rasulullah SAW, maknanya riwayat Imam Malik ini daripada Zaid bin Aslam juga. Tadi kan Zaid bin Aslam daripada Atha bin Yasar, terus Rasulullah SAW. Artinya hadis ini hadis mursal. Bukan hadis ini hadis marfu', tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang daripada kamu tu semaya dia tidak tahu berapa dia semaya, 3 ke 4 ke, maka hendaklah dia tambah rakaat. Dan dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam. Gitulah sebab kita terjemuh tadi. Jadi hak nak ayatnya kepada dia, riwayat Malik ini riwayat mursal. Begitulah kebanyakan perawi daripada Imam Malik riwayat ni mursal. Bukan Imam Malik saja yang meriwayatkan secara mursal begini, tetapi Sufyan Thauri, Hafs bin Maisarah, Muhammad bin Ja'far, Daud bin Qais dan lain-lain lagi menyebutkan secara mursal. Mana kalau secara mursal ni Atha bin Yasar dia tak ada dengan Rasulullah SAW. Dia tahu mana? Sebab dia tabi'in. Dia ni salah seorang tabi'in. Dia kata Rasulullah SAW kata. Kalau lagu ni putus sana. Kalau putus kira-kiranya dhaif.
Tu. Ini orang panggil riwayat lagu ni orang panggil marasil Imam Malik ataupun mursalat Imam Malik. Mursalat Imam Malik ni mengikut kebanyakan ulama dia kata tinggi. Walaupun dia sebut gini, tabi'in sebut tu Hamid Nabi royak. Dia tidak sebut perawi tengah. Kalau kita jumpa lagu tu pun dalam riwayat Imam Malik, terutamanya dalam kitab dia Muwatta tu, jangan kita anggap ini hadis dhaif kerana putus. Tak ada sahabat ni. Kalau dia ambil daripada tabi'in lain kau, mana tahu. Mungkin kita kata jangan kata lagu tu. Sebab sanad dia itu tetap sahih. Tetap bersambung. Ya Imam Malik buat lagu tu sama ada kerana masyhur ataupun dia nak merengkaskan riwayat dia. Tapi kalau kita tengok kod lain memang akan jumpa. Misalnya dalam kitab di sendiri dia sebut. Wa wasalahu Al-Walid bin Muslim wa Yahya bin Rashid Al-Mazini kilahuma an Malik. Dua orang anak murid Imam Malik ni meriwayatkan daripada Malik, daripada Zaid, daripada Atha, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Ada sebut hak tengah antara Atha bin Yasar dengan Rasulullah ni siapa dia? Iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Perawi tadi ada. Mana ada anak murid Imam Malik sebutkan riwayat ini secara mursal, ada anak murid dia sebutkan riwayat ini secara marfu', yakni muttasil, yakni sanadnya itu bersambung-sambung. Secara mausul orang panggil, secara mausul. Imam Muslim juga ada menyebutkan hadis ini. Dia kata min tariq Sulaiman bin Bilal wa Daud bin Qais kilahuma an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id bihi. Hadis ni maknanya dalam Muslim pun ada dan sanad dia tidak putus. Sanad ni hadis pun hadis ni. Jadi Imam Malik sebut tu apa dia tidak sebut Abu Sa'id? Sama ada kerana maklum dah, semua orang maklum dah. Pada masa dia tu. Ni hadis Abu Sa'id. Ataupun kerana dia nak merengkaskan. Walaupun dia perengkas, dia tak sebut perawi itu dalam kitab dia ni, kira-kiranya kalau orang lain buat lagu tu jadi dhaif, lalu lah hadis. Dia tidak. Itu kedudukan Imam Malik itu tinggi. Dengan sebab itu marasil dia ataupun mursalat dia tu, hadis-hadis hak lagu ni lah tetap sahih. Tetap sahih. Lepas tu dalam Nasa'i pun ada juga, Ibnu Majah pun ada juga riwayat daripada Zaid secara mausul. Secara mausul tu mana ada sebutlah mana selepas Atha tu siapa dia, iaitu Abu Sa'id. Abu Umar Ibnu Abdul Bar, ini syarah kepada Muwatta Imam Malik. Dia syarah Imam Malik 3 syarah besar sekali, 80 jilid. Kitab Muwatta tu sejilid lah, 80 jilid. Lepas tu hak sederhana, lepas tu hak reka. Dia buat. Jadi kalau kata-kata dia tu memang orang, itulah sebab apa, memang dia kaji sungguh Muwatta. Dia kata hadis ini wa in kana sahihu fihi an Malik al-irsal, walaupun riwayat yang sahih daripada Imam Maliknya ialah yang mursal, hak mursal itu, tetapi hadis ini muttasil sanadnya min wujuhin thabitah, daripada jalan-jalan riwayat yang memang sahih. Kata dia min hadis man tuqbalu ziyadatuhu, iaitu hadis-hadis orang-orang yang boleh diterima tambahannya. Jadi kalau dia tambah, di sini ada di antara Atha ni ada Abu Sa'id, ada, sedangkan Imam Malik tak ada sebut. Tapi dia tambah ni, dia orang setara mana, orang boleh pakai juga. Jadi Ibnu Abdul Bar kata mereka ini huffaz juga. Oleh itu tidak mengapa kalau ada orang yang mengurangkan sanad dia, macam Imam Malik ni tidak menjejaskan hadis ini. Mana hadis ini tetap sahih juga, dan hadis ini tetap dianggap sebagai hadis mausul walaupun Imam Malik meriwayatkannya secara mursal. Sebab itulah Asram, anak murid Imam Ahmad, dia kata kepada tok guru dia Imam Ahmad, atadhhabu ila hadis Abi Sa'id, adakah kamu pakai hadis Abu Sa'id? Imam Ahmad kata na'am, ya saya pakai, kata dia. Asram kata saya tanya lagi, innahum yakhtalifuna fi isnadihi, tapi ulama-ulama perawi-perawi ini khilaf tentang sanad dia. Ada hak kata sanad mursal, ada hak kata sanad mausul. Qala Imam Ahmad kata innama qassara bihi Malik,
Imam Malik hanya meringkaskan sanad dia tu. Jadi Imam Malik tidak sebut sanad dia dengan penuh. Waqad asnadahu iddah. Ramai lagi orang lain yang sebut sanad ini dengan lengkap, kata dia. Minhum Ibnu Ajlan wa Abdul Aziz bin Abi Salamah. Ini ramai lagi orang lain. Jadi hadis ini boleh pakai, sahih. Kita tak boleh tengok sah saja. Kalau tengok sah pun, tengok Imam Malik ada situ. Maknanya lain dah jadinya. Kalau orang lain dia jadi dhaif lagi. Imam Malik tidak. Begitulah juga seterusnya. Ni pun bi isnad Malik, serupa dengan isnad Malik juga. Sebab tak ada juga. Maknanya mursal juga, riwayat asal lagi. Mursal juga. Yang Abu Daud kata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab daripada Malik, Hafs bin Maisarah, Daud bin Qais, Hisham bin Sa'ad. Cuma Hisham bin Sa'ad dia menyampaikan hadis ini kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id mana siapa juga. Abu Sa'id itu dalam sanad dia. Tapi hak lain-lain tak ada sebut. Serupa dengan Imam Malik juga, tak ada sebut. Jadi Imam Abu Daud hanya sebut orang yang menyambungkan sanad ini dengan lengkap, dengan sempurna, hanya Hisham bin Sa'ad. Padahal ramai lagi orang lain. Seperti yang kita baca tadi lah, ramai lagi orang lain. Gitulah. Dia nak ceritanya bukan Imam Malik seorang saja. Ia sebutkan hadis ini secara mursal. Ramai juga orang lain tidak kata ini Imam Malik terlupa kau dia seorang apa. Jadi kita akan hukum riwayat dia tu riwayat syadz dengan sebab dia seorang. Tidak syadz. Kalau syadz dia seorang, ni ramai lagi orang lain. Tujuan Imam Abu Daud mari qala Abu Daud ni dan hadis ini bukan hadis syadz. Tetapi hadis yang sahih. Cukuplah, tak ada jadi masalah. Kalau syadz walaupun sanad dia tu sahih jadi dhaif juga. Tidak ada syudzuz di dalam hadis ini, maka dia sahih. Wallahu a'lam.